مستقيما وهداية صالحة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنا وإنعم الملائكة المقربين ويجمعون من ظلمات الوحي وافتح علينا برحمتك وعلمنا صالحا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلمه في الدارين sekarang yang ke-390 an yang sarifa jihata hajatihi an yang sarifa jihata hajatihi 390 an yang sarifa sunat bahawa berpaling ia jihata hajati berpaling maknanya keluar berpindah untuk keluar daripada tempat sembahyang sama saja imam ataunya makmum ataunya yang sembahyang seorang diri. Sekiranya kalau dia sembahyang di seumpama masjid ataunya surau, maka apabila dia selesai daripada sembahyang, apabila selesai daripada sembahyang, daripada salam dan zikir dan doa, maka dia apabila dia nak berpaling keluar daripada masjid dan seumpamanya, maka disunatkan keluar ke jihad ke arah hajatan seorang. Jadi contohnya kat pintu masjid tu ada banyak jalan, kat pintu masjid tu, kat masjid tu ada banyak jalan, maka sekiranya kalau kita ada hajat nak pergi ke mana selepas pada kita solat di masjid, maka apabila kita keluar tu kita menghadap ke jihad ke arah itulah. Kalau nak balik rumah maka menghadap kepada rumah. Contohnya kalau hajat kita ada nak pergi kepada suatu tempat, kita kena keluar kepada pintu kanan bagi masjid, maka kita keluar kepada pintu kanan. Kalau hajat kita kena keluar nak pergi kepada satu tempat tu, kena keluar mengikut pintu depan masjid, maka kita keluarlah ikut pintu depan masjid. Itulah maksudnya. 391 al-insiraf berpaling keluar jihatal yamini jihad kanan afdalu terlebih afdal illam yakul lahu hajatun jikalau tidak ada baginya hajat. Jikalau tidak ada baginya bagi seorang tu hajatun, tidak ada hajat mana-mana, maka afdalnya dia keluar mengikut pintu yang sebelah kanan dia, pintu masjid yang sebelah kanan dia. Jadi kalau tak ada hajat ke mana-mana, contohnya masjid tu ada pintu sebelah kanan, ada pintu sebelah kiri, dan juga ada pintu depan masjid. Ada pintu depan masjid, ada pintu sebelah kanan, ada pintu sebelah kiri. Maka sekiranya kalau tidak ada hajat, kita kena keluar kepada jihad kanan, jihad kiri, ataunya tidak ada hajat, kita kena keluar mengikut pintu depan masjid, maka afdalnya kita keluar ikut pintu masjid yang sebelah kanan bagi kita. Itulah. Jadi kalau ada hajat tu mengikut hajat kita lah. Seperti kita nak pergi kepada suatu tempat tu nak bagi dekatnya, kita keluar kat pintu kat kiri. Pintu sebelah kiri bagi masjid. Maka kita keluar kat pintu sebelah kiri. Sekiranya selepas pada solat kita tu
kita ada hajat nak pergi kepada suatu tempat, nak buat suatu benda, maka terlebih dekatnya kita keluar pintu depan, maka kita keluar ikut pintu depan. Tetapi kalau tidak ada hajat ke mana-mana, maka yang afdalnya kita pilih keluar pintu sebelah kanan bagi masjid. Itulah maksudnya. Seterusnya 392 al-muhafazatu 'ala rawatibi. Mengekali di atas sunat-sunat rawatib. Mengekali di atas sunat-sunat rawatib. Yang dimaksud dengan sunat rawatib tu ialah qabliyah dan ba'diyah. Jadi sekiranya kalau mana-mana salat ada sunat qabliyah, kita salatlah. Kita buatlah. Mana-mana salat yang ada sunat ba'diyah, maka kita buatlah. Seboleh-bolehnya mengekali kita di atas sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi sembahyang sunat, semata-mata sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah tu adalah satu sunat. Adalah sunat. Maka diri dia tu adalah sunat dah, diri sembahyang qabliyah dan ba'diyah tu dah sunat, maka tilik satu laginya dia jadi sunat bagi sembahyang pula satu kali lagi pula. Tilik kepada diri sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur masalan, maka itu semata-mata diri sembahyang itu dah sembahyang sunat, dah jadi sunat. Tetapi dengan satu sudut lagi pula tilik kepada dia tu qabliyah, maknanya sembahyang sunat yang dibuat sebelum pada sembahyang fardu. Sunat ba'diyah ialah sembahyang sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang fardu, tilik kepada begitu sunat yang lain pula. Seterusnya 393 an yafsila bainal fardhi was sunnati awil fardaini was sunnataini bi kalamin aw intiqalin. An yafsila bahawa menceraikan. Menceraikan maksudnya bagi jadi putus, tak jadi sambungan. Bainal fardhi was sunnati, di antara sembahyang sunat dan di antara sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak kira fardu mana-mana, dan sunatnya ialah sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Awil fardaini atau dua sembahyang fardu. Dua sembahyang fardu. Contohnya kita ada sembahyang dua fardu straight. Satu tunai, satu qada masalan. Was sunnataini, dan di antara dua sembahyang sunat. Sunat kita ceraikan tu bikalamin, dengan bercakap. Dengan bercakap, dimaksud bercakap ni bukan mana bersembang, maknanya kita ada bercakap walaupun dengan kita baca ayat Quran ke masalan, atau kita baca zikir ke masalan, atau kita berdoa ke masalan. Kita selawat, katalah bagi ada bercakap. Bercakap tu bagi ada berkata-kata. Kita berzikir pun dah hasil, kita baca Quran boleh sedikit pun dah hasil. Artinya kita berdoa dah hasil. Au intiqalin, artinya berpindah, pindah tempat, daripada tempat sini ke sana. Jadi maksud di sininya, apabila kita selesai daripada satu sembahyang dan pula kita nak sembahyang lain pula satu lagi, maka disunatkan jangan kita direct di antara dua sembahyang. Jangan katanya kita selepas pada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangkit usalli pula. Itu tak nak jadi begitu. Maka sekiranya apabila selepas pada kita sembahyang satu sembahyang dan pula kita nak sambung pula satu sembahyang yang lain pula,
sembahyang yang lain pula. Contohnya kalau dua fardu, contohnya ada antara satu fardu, ada antara sembahyang fardu dan sunat, seperti pertama kali kita sembahyang sunat qabliyah bagi zuhur masalan. Selepas pada sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang pula ba'diyah bagi zuhur. Maka disunatkan jangan kita sambung di antara salam dengan takbiratul ihram. Jangan kita sambung dengan maknanya kita beri salam, kalau sambung tu rupanya kita assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Selepas pada ke kiri itu salam ke kiri, terus kita bangkit usalli fardhu usalli sunnata, contohnya. Jadi kita bangkit takbiratul ihram. Itu jadi maknanya di antara dua sembahyang yang berlainan tu tidak ada bercerai. Begitu juga di antara dua fardu. Contohnya kita nak sembahyang, kita dah sembahyang fardu zuhur tunai. Kemudian kita nak qada pula satu sembahyang pula. Nak qada sembahyang fardu yang ada ketinggalan, ada luput. Maka jangan kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangkit berdiri, Allahu Akbar. Itu tak nak jadi begitu. Artinya di antara dua sunat yang berlainan. Jadi dua sunat yang berlainan. Dua sunat yang berlainan. Kalau dua sunat yang satu satu seperti tarawih, selepas pada salam berdiri, selepas pada salam sembahyang pula sehingga cukup 20, itu sembahyang sunat yang sama. Itu tak payah kita bercerai. Ni kalau dua sunat, contohnya di antara sembahyang tarawih dan nak witir, begitu. Artinya selepas pada sunat duha, kita nak sembahyang sunat mutlak pula. Maka antara dua-dua sunat tu jangan kita bersambung. Selepas pada beri salam terus takbiratul ihram. Selepas pada kita beri salam yang kedua, kita terus berdiri untuk takbiratul ihram sembahyang lain pula. Maka itu tak kena dengan caranya. Yang kena dengan caranya kita bagi ceraikan. Cerai itu dengan cara kita berzikir, kita bercakap ke, artinya kita baca sedikit daripada ayat Quran ke, artinya kita berdoa. Kalau tak nak berzikir, kalau tak nak bercakap, kalau tak nak baca Quran dan umpamanya, kita tukar pindah tempat. Salin tempat. Kita tukar tempat, dah hasil. Itu setengah daripada sunat yang bersangkutan dengan sembahyang. Apabila kita nak sembahyang dua kali sembahyang, maka sunatnya jangan sambung di antara salam sembahyang yang pertama dan takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Bahkan bagi ada dekat celah-celah tu berpindah tempat, artinya mana-mana perkataan. Perkataan zikir ke, perkataan doa ke, itulah. Jadi hasil dianya nak bagi cerai itu contohnya kalau kita nak sembahyang, contohnya waktu pagi kita sembahyang duha dan sunat mutlak. Duha 2 rakaat, sunat mutlak 2 rakaat. Maka apabila selepas pada kita sembahyang duha, kita baca doa dia. Apabila kita baca doa dia tu maknanya selepas pada kita baca doa sunat duha, maka kita sembahyang pula sunat mutlak. Maka itu doa dia tu dah jadi zikir yang menceraikan di antara dua sembahyang. Paling kurangnya kita istighfar. Selepas pada assalamualaikum, astaghfirullahalazim, 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 dah jadi cerai. Boleh kita nak bangkit, berdiri untuk takbir sembahyang yang lain pula. 394 al-faslu bil-intiqal afdalu. Al-faslu menceraikan di antara dua sembahyang. Menceraikan di antara dua sembahyang dengan bil-intiqal, dengan secara berpindah, dengan secara pindah tempat, tukar tempat, afdalu, terlebih afdal daripada kita ceraikan dengan kalam, dengan cakapan. Sebab jadi
Sebab jadi dua tempat kita duduk sembahyang jadi dua saksi bagi kita di akhirat esok. Sebab itulah kalau kita nak sembahyang sunat tu, kalau banyak-banyak jenis sunat tu, kalau eloknya merata dalam masjid, satu kali kita pindah. Satu kali sembahyang kita pindah. Satu kali sudah sembahyang, kita nak sembahyang lain pula, kita pindah. Sekiranya kalau ada boleh pindah tempat tu jadi luas. Sekiranya kalau tak boleh pindah, seperti contohnya dalam Masjid Haramnya, orang dah ramai, tak boleh kita nak pindah-pindah tempat ikut suka hatinya, maka sunatnya kita menceraikan dengan perkataan. Perkataan zikir, perkataan doa, bacaan Quran, bacaan hadis, katalah mana-mana perkataan. Tapi kalau boleh pindah tempat tu, kita ceraikan di antara dua sembahyang dengan secara pindah tempat, tukarkan tempat daripada tempat ini kepada sana, boleh sejakah dah jadi. Maka itu lebih afdal. Sebab banyak tempat, banyak jadi saksi. Hmm. 395 alla yatula hadzal faslu. Alla yatula hadzal faslu, bahawa tiada panjang, tiada lama oleh ini perceraian. Perceraian di antara dua sembahyang itu jangan terlalu lama sangat. Jangan terlalu lama sangat. Jadi di antara sembahyang yang pertama, di antara sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua memanglah disunatkan kita ceraikan, tetapi perceraian di antara dua sembahyang tadi jangan begitu lama sangat. Kalau kita duduk di tempat yang sama, jangan lebih daripada zikir-zikir, doa-doa yang kita baca selepas pada solat. Tengok solat selepas pada sembahyang maghrib, biasanya kita kat surau kat masjid tu selepas pada sembahyang maghrib, kita istighfar, kita berzikir, kita baca doa. Selepas pada tu, selepas pada kita berzikir, selepas pada kita doa, terus kita sembahyang sunat ba'diyah bagi maghrib. Jadi maknanya sekadar menceraikan di antara sembahyang maghrib dan sunat ba'diyah dia tu dengan zikir, dengan doa, itu tak mengapa. Walaupun zikir tu panjang, walaupun doa itu panjang sekalipun. Jadi selepas pada maghrib tu, nak boleh selesai kita daripada berzikir tu setengah jam masalah. Maka setengah jam tu tak dikatakan putus perceraian. Tak jadi lama. Sebab kita selepas pada sembahyang maghrib tu, kita sibuk dengan doa-doa dan dengan zikir-zikir. Maka jadi di antara sembahyang maghrib dan sembahyang sunat tu diselangi oleh zikir-zikir dan doa, maka itu tak jadi lama sebab kita ada zikir, kita ada doa. Sekiranya kalau tak berzikir, kalau tak berdoa selepas pada sembahyang maghrib masalah, maka jangan lebih lama daripada sekadar zikir dan doa. Kalau ada zikir, ada doa lepas solat tu tak mengapalah. Artinya jangan lebih lama daripada qadar kita balik ke rumah. Sebab sunat rawatib ini, sunat rawatib, sunat qabliyah dan sunat ba'diyah tu yang afdalnya kita kerjakan kat rumah. Sekiranya selepas pada sembahyang maghrib kemasalan, selepas pada sembahyang isyak kemasalan, selepas pada sembahyang zuhur kemasalan, kita ada nak balik ke rumah, maka afdalnya kita tunggu sembahyang ba'diyah kat rumah. Jadi sembahyang qabliyah pun kita sembahyang kat rumah afdal, sembahyang ba'diyah pun kita sembahyang kat rumah pun afdal juga. Maka sekiranya kalau selepas maghrib kita nak balik, contohnya tidak ada kuliah kat masjid ke masalah, maka selepas pada kita berdoa, kita nak sembahyang sunat dan juga kita ada nak balik, kita balik sembahyang kat rumah. Itu afdal. Maka perceraian di antara sembahyang maghrib selepas pada kita berzikir, kita berdoa, kita balik ke rumah, sembahyang sunat ke rumah itu tidak jadi lama lah. Itu tak jadi lama kalau kira begitu.
Sekiranya kalau kita balik ke rumah, kita makan dulu, itu jadi lama lah perceraiannya. Maka sunatnya jangan lama sangat perceraian di antara dua sembahyang. Seterusnya. An yafsila baina subhi wa sunnatihi bittija'an. An yafsila, bahawa menceraikan baina subhi di antara sembahyang subuh wa sunnatihi, dan sunatnya sunat subuh. Subuh tidak ada melainkan sunat qabliyah saja. Sembahyang subuh, lepas pada subuh haram sembahyang. Sebelum pada matahari naik. Jadi dikalaki dengan sunat sembahyang, sunat subuhnya ialah qabliyah bagi subuh. An yafsila baina subhi wa sunnatihi, bahawa menceraikan di antara subuh dan sunatnya bittija'in, dengan berbaring. Kita berbaring sekejap sebelum pada nak salat subuh. Selepas pada sunatnya dan sebelum pada nak sembahyang subuh tu kita berbaring sekejap. Bukan maksudnya tidur. Artinya kalau kalau takut nak jadi tidurnya, maka kita bercakap. Jadi sunatnya selepas pada kita sembahyang sunat subuh tu, sekiranya kalau waktunya luas lagi, maka kita berbaring sekejap. Berbaring sekejap, ambil rehat, kemudian kita bangkit, mulailah sembahyang subuh. Itu kalau kita sembahyang seorang diri itu, selesalah buat begitu. Kalau waktu tu luas lagi, boleh buatlah. Sekiranya, biasanya orang kitanya kalau nak sembahyang subuh tu, dia datang ke masjid. Kalau awal, dia sembahyang sunat qabliyah. Selepas pada sunat qabliyah tu, dalam masjid tu, dalam surau tu, waktu itu tak selesalah kalau kita nak berbaring dalam masjid. Maka sekiranya kalau tak selesa kita nak berbaring di dalam masjid, maka bagi ada ceraikan di antara sunatnya dan sembahyang subuh. Biasanya kalau kita pergi awal ke masjid tu, selepas pada kita sembahyang sunat qabliyah, kita dah berzikir, kita dah istighfar, kemudian kita tunggu imam datang, tunggu sampai masa Bilal qomat, maka itu dah jadi perceraian. Tetapi kalau kita sembahyang seorang diri kat rumah, maka kalau kita bangkit awal, waktu luah lagi, masuk waktu subuh, kita sembahyang sunat qabliyah bagi subuh. Selepas pada sembahyang sunat qabliyah bagi subuh tu, jangan kita terus solat subuh. Bahkan kita berbaring sekejap. Kemudian kita bangkit solat subuh. Itu cara dia. 397 an yakula fit tija'ihi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin a'udzu bika minan nari salasan, yakni 3 kali baca. Jadi selepas pada sembahyang sunat subuh, sunat kita berbaring sekejap belum pada nak mulai sembahyang subuh. Maka disunatkan pada ketika kita berbaring itu, sunat kita kata Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan bagi Jibril, dan Tuhan bagi Mikail, dan Tuhan bagi Israfil, Tuhan bagi Izrail, Tuhan bagi Nabi Muhammad. A'udzu bika, melindung olehku dengan engkau, minan nar, daripada api neraka. Kita baca begitu 3 kali. Maka apabila dah cukup 3 kali itu, bolehlah kita nak bangkit sembahyang subuh. Kita nak bagi, bukan nak lama sangat.
bagi ada perceraian di antara sunat subuh dan sembahyang fardu subuh dengan secara berbaring. Maka sambilan kita berbaring, kita baca doa ini 3 kali cukup. Apabila cukup 3 kali, bolehlah kita bangkit sembahyang subuh. Terus kita sembahyang subuh. 398 an yakuna littija'u 'alal jambil aymani. Bahawa adalah berbaring itu di atas lambung yang sebelah kanan. Jadi maknanya bukan tidur meletang lah. Jadi maknanya kita mengiring di atas lambung kanan. Jadi mengiring. Jadi kita tak jadi tidur meletang tak. Kita tidur mengiring. Mengiring itu di atas lambung kanan. Itu sunat. Sebab itu cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita mengiring di atas lambung kanan. Dia tujuannya kenapa Nabi Muhammad SAW dia tidur dengan tidur mengiring di atas lambung sebelah kanan. Jadi lambung sebelah kanan tu sebelah bawah, lambung sebelah kiri itu sebelah atas. Dengan sebabnya ketika apabila kita tidur mengiringnya di atas lambung kanan itu jantung hati kitanya, jantung kita itu dia tergantung. Dia tergantung sebab jantung hati kitanya ia ada dekat sebelah kiri. Apabila kita tidur dalam tidur di atas lambung kanan, maka jantung kita tu tergantung, tidak rapat. Maka dalam keadaan begitu senang kita nak jaga daripada tidur. Sekiranya kalau kita tidur mengiring di atas kiri, maka jantung kita tu dia rapat, maka tak jadi bergerak. Maka susah kita nak bangkit, nak jaga daripada tidur. Itu hikmat Nabi tidur mengiring sebelah kanan. Jadi tidur mengiring sebelah kanan senang nak jaga daripada tidur, lebih senang, lebih mudah daripada kita tidur mengiring, tidur meletang dan tidur mengiring di atas kiri. Itu hikmat dia. Seterusnya 399 an-naflu fil baiti afdalu idza lam tusanna fil jama'ati. An-naflu yakni sembahyang sunat. Sunat kita sembahyang sunat fil baiti di rumah. Afdalu terlebih afdal idza lam tusanna apabila tidak disunatkan akan sembahyang sunat itu fil jama'ati pada berjamaah. Jadi begini, masalah sembahyang sunat tak kira sembahyang sunat mana-mana, sekiranya sembahyang sunat itu disunatkan sembahyang dengan secara berjamaah, maka afdalnya di masjid. Contohnya sembahyang raya, sembahyang sunat, sembahyang sunat raya disunatkan sembahyang berjamaah. Sunat mana lagi? Sunat tarawih disunatkan kita kerja dengan secara berjamaah. Maka itu afdal kita sembahyang kat masjid lah untuk dapat berjamaah pada sembahyang raya dan pada sembahyang tarawih. Tetapi mana-mana sunat yang tak disunatkan berjamaah, maka afdalnya kita sembahyang kat rumah. Setengah daripada sunat yang tidak berjamaah ialah sunat qabliyah dan ba'diyah. Sunat tahajud tidak berjamaah, tidak ditutupkan berjamaah. Sunat duha, sunat yang tak ditutupkan berjamaah, maka afdalnya semuanya kita sembahyang kat rumah semuanya. Jadi mana-mana sembahyang sunat, kalau tidak ditutupkan, kalau tidak disuruh berjamaah, maka afdalnya kita sembahyang kat rumah. Mana-mana sembahyang sunat yang disuruhkan kerja dengan secara berjamaah, disuruhkan buatnya dengan secara berjamaah seperti tarawih, seperti raya, maka afdalnya kita sembahyang di masjid beramai-ramai berjamaah. Sebab sembahyang kat rumah itu lebih afdal, sebab sembahyang rumah tu lebih khusyuk, lebih ikhlas daripada kita sembahyang kat masjid.
Jadi pendekatannya sembahyang sunat tak kiralah mana-mana sembahyang sunat sekiranya kalau tak ditutupkan berjamaah, kalau tak disuruhkan berjamaah, maka afdal kita sembahyang kat rumah. Kita sembahyang kat rumah itu lebih afdal. Tetapi mana-mana sembahyang sunat yang ditutupkan berjamaah, ditutupkan sembahyang dengan secara berjemaah, sunat berjemaah sekali lagi. Sembahyang tarawih semata-mata sembahyang tarawih tu dah sunat, berjemaah tu sunat pula sekali lagi pula. Maka afdalnya kita sembahyang berjemaah kat surau ataunya di masjid. Lebih afdal daripada kita sembahyang di rumah. Itulah kelakuan bagi sembahyang sunat. Kalau tak ditutupkan berjemaah, afdal di rumah. Kalau ditutupkan disuruh berjamaah, maka afdalnya di masjid di surau lah. 400 al-huduru wal khusyu'u fi salati. Disunatkan, ini setengah daripada perkara yang sunat di dalam sembahyang ialah al-hudur, hadir hati, wal khusyu' dan tenang hati. Hudur mana hadir hati, dengan mananya hati kita tu tidak pergi, tidak ingat kepada benda-benda lain daripada segala kerjaannya. Kerjaan luar kita potongkan. Jangan kita fikir benda tu benda ni di dalam sembahyang. Hati kita menghadapi kepada Allah. Hati kita perhatikan apa yang kita baca. Fikiran kita perhatikan akan apa yang kita baca. Kita tak ingat, tak fikir benda-benda luar. Kerjaan tu kerjaan ni, benda tu benda ni. Kita tak fikir, hanya hati kita di dalam sembahyang. Itu maksud katanya hadir hati. Dan khusyuk maknanya tenang hati. Hati kita tu mesti tenang. Lagi pulanya tetap anggota. Setengah daripada sunat kita sembahyangnya ialah tenang anggota, tetapi musannif tak sebut di sini. Jadi khudu' itu hudur, khusyuk dan tenang anggota. Jangan bergerak begitu walaupun tidak membatalkan sembahyang, sekalipun sekejap garu di situ, sekejap garu di sini, sekejap buat begitu, sekejap buat begini. Walaupun perbuatan itu perbuatan yang ringan, tidak membatalkan sembahyang sekalipun, maka afdalnya tak payah buatlah begitu. Jadi nak sembahyang tu jadi kita tenang pada zahir, tenang dalam hati, anggota zahir pun tenang, anggota luar, anggota zahir luar, anggota zahir pun tenang, hati kita pun tenang, lagi pulanya tidak fikir benda-benda luar, pekerjaan yang suku sakat, hanya kita fikir apa yang kita baca, kita ingat apa yang kita fikir, kita merenungkan apa yang kita baca. Itu. Itu setengah daripada sembahyang. Ini setengah daripada cara nak mempenuhkan sembahyang. Seterusnya 401 ad-dukhulu fi salati binasyatin. Ad-dukhulu masuk fi salat, masuk kepada sembahyang, maknanya kita masuk sembahyang binasyatin. Ini setengah pada sunat. Sunat kita masuk sembahyang itu dengan keadaan nasyat, maknanya rajin, cergas. Kita mulai sembahyang tu dalam keadaan perasaan rajin dan cergas. Jangan kita sembahyang tu dalam keadaan lembab. Itu tak nak begitu. Dan bagi nampak kita cergas, kita rajin, suka nak sembahyang. Bukan kata sembahyang tu nampak lembab, mata nampak macam kena paksa, tak nak suka sembahyang, maka itu bukan caranya. Bahkan cara begitu ialah cara yang jadi alamat bagi orang munafik. Orang munafik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada tanda orang munafik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka Allah Taala firman katanya fa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, berdiri mereka itu dalam keadaan malas.
kita boleh tengok siapa sembahyang. Kalau dia tak suka sembahyang tetapi kena paksa juga dia sembahyang, kita boleh tengok buat nampak malas-malas. Jadi maknanya lembab, jadi lembab, tak nampak syergah dalam sembahyang, tak sunat-sunat pun dia malas buat. Maka itu tak kena dengan cara. Maka yang kena dengan cara, yang sunatnya kita mulai sembahyang, kita masuk sembahyang dalam keadaan segar, cergas, nampaknya rajin, suka nak sembahyang, sunatnya begitu. Seterusnya, ad-dukhulu 402, ad-dukhulu fiha bi faraghi qalbin. Mulai masuk di dalam sembahyang, masuk ke dalam sembahyang bi faraghi qalbin, dengan kosong hati. Jadi hati kita tu tak payah fikir banyak lah. Jadi maknanya apabila kita nak mulai sembahyang, maka sunatnya kita buangkan fikiran-fikiran kita dengan kerjaan-kerjaan yang lain tu, kita buang ke semuanya. Sebab itulah apabila kita masuk di dalam pintu masjid tu, segala urusan kat luar tu kita buang ke semua dalam fikiran kita. Apabila kita masuk dalam sembahyang tu, hati kita, fikiran kita boleh fokus kepada apa yang kita baca, boleh tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Buangkan segala urusan tak kat luar. Buang kerjaan urusan yang ada dalam fikiran kita tu tak kat luar apabila kita mulai masuk ke dalam masjid, apabila kita mulai sembahyang. Seterusnya, setengah daripada sunat yang sakutan dengan sembahyang juganya, antu ada awalal waktu, bahawa ditunaikan sembahyang pada awal waktu. Jadi maknanya kita sembahyang fardu di awal waktu dapat pahala lebih banyak daripada kita sembahyang kat tengah waktu dan di hujung waktu. Apa dia? As-salatu fi awalil waqti afdalut ta'at. As-salatu fi awalil waqti min afdalit ta'at. Sembahyang fardu pada awal waktu setengah daripada taat yang paling afdal. Jadi maknanya sembahyang fardu, kalau kita sembahyang awal waktu dapat pahala banyak daripada kita sembahyang kat tengah-tengah waktu, artinya di hujung waktu. Maka untuk nak dapat pahala yang penuhnya, yang banyaknya, maka kita sembahyanglah di awal waktu. Malaikat pada ketika musim panas, pada masa musim panas sangat tu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musim panas di sana, maka kalau panas sangat waktu zuhurnya, maka Nabi tunggu jadi lembut panas. Jadi Nabi tak sembahyang di awal waktulah, supaya jadi kemudahan, tak jadi penat apabila orang datang kepada masjid untuk berjamaah. Jadi tunggu jadi sehingga katanya panas tu tak jadi kuat sangat sehingga jadi lembut oleh panas, maka Nabi mulai sembahyang zuhur. Itu pada musim panas. Sekiranya kalau tidak ada musim panas, maka zuhur dan mana-mana sembahyang sekalipun afdal kita sembahyang di awal waktunya. Setengah daripada seterusnya 405, al-hirsu 'alal jama'ati al-katsirah. Al-hirsu, tamak, lebakan di atas berjemaah yang banyak. Jadi sekiranya kalau ada pilihan banyak dalam kawasan kita di masjid, ada 2 masjid surau, ada 2-3 surau masalan, maka apabila kita nak sembahyang berjamaah, kita pilihlah tempat jamaah yang ahli jamaah itu ramai, sebab jamaah semakin ramai semakin afdal. Tetapi itu terkait dengan beberapa kaitan sebagaimana kita telah belajar dari kitab Paduman Jamaah dulu. Sekiranya kalau tidak ada ke mana-mana, tidak ada apa-apa syarat dia, maka kita pilih tempat ahli jamaah itu lebih ramai, itu lebih afdal.
Tetapi kalau katanya kalau kita pergi ke tempat ramai menyebabkan masjid yang kat tepi rumah kita, surau tempat jemaah kat tepi rumah kita tidak ada orang, maka itu lain kira lah. Sekiranya kalau tidak ada kesan kat mana-mana sebab kita orang kampung biasa, orang biasa bukan jadi imam, bukan katanya mana-mana, maka afdalnya kita pergi kepada tempat yang ahli jemaah tu lebih ramai. 406 antu ada fil masjid, bahawa ditunaikan sembahyang berjamaah itu di dalam masjid. Jadi maknanya sembahyang berjamaah di dalam masjid terlebih afdal daripada kita sembahyang berjamaah di tempat yang bukan masjid, walaupun surau sekalipun. Sebab surau tu bukan masjid lagi. Jadi maknanya sembahyang kat masjid lebih afdal daripada sembahyang di tempat yang bukan masjid. Seterusnya 407 al-hirsu 'alal masjidi afdalu. Leburkan, tomokkan di atas masjid afdal. Jadi apabila kita nak sembahyang, ingat kepada masjid. Apabila teringat nak sembahyang, teringat kepada masjid. Sebut kata nak sembahyang, kita pergi ke masjid. Sebut kata nak sembahyang, kita pergi kepada masjid. Itu maksud katanya lobo di atas masjid itu lebih afdal. Sebut kata nak sembahyang, pergilah masjid. Sebut kata apabila nak sembahyang, kita pergilah masjid. Sembahyang mana ni? Sembahyang fardu. Yang kata tadi sembahyang yang berjamaah. Adapun sunat yang tak berjamaah, afdal kita sembahyang kat rumah. Tetapi kalau sembahyang yang sunat berjamaah, maka afdalnya kat masjid lah. Di sini maksud kata al-hirsu 'alal masjidi afdalu tu maknanya sekiranya kita katanya di kat kawasan kita ada surau, ada masjid. Kat kawasan kita tu ada juga surau, ada juganya masjid. Maka lebih baiknya kita pergi ke masjid. Nak kita pergi ke masjid afdal daripada kita sembahyang kat surau. Sebab sebab di masjid tu afdal dia tu banyak. Apa dia boleh i'tikaf dan lain lagi. Seterusnya al-hirsu 'ala salati khalfal imami afdalu. Leburkan di atas sembahyang khalfal imam, belakang imam, afdalu. Jadi bukan maksud betul dengan belakang imam, maksudnya khalfal imam tu ialah saf yang pertama. Jadi kita seboleh-bolehnya kita dapat sembahyang fardu di dalam saf yang pertama. Jadi sembahyang di dalam saf yang pertama terlebih afdal. Dan lagi pulanya dalam saf yang pertama tu sebelah kanan bagi imam itu lebih afdal daripada betul dengan belakang imam dan sebelah kiri bagi imam. Jadi maknanya saf mana yang paling afdal ialah saf yang pertama. Di dalam saf yang pertama sebelah mana yang paling afdal ialah sebelah kanan bagi imam. Itu lebih afdal. Sekiranya kalau kita nak tu pergi awal, boleh pilih tempat. Seterusnya al-hirsu 'ala idraki taharrumil imami. Al-hirsu leburkan, kita leburkan, kita tomokkan, kita usaha supaya dapat benda ini. Dapat benda apa? Al-hirsu 'ala idraki taharrukil imami. Dapat takbiratul ihram bagi imam. Yang dikatakan, yang dimasyhurkan dengan kata at-takbiratul ula. Jadi seboleh-bolehnya kita usaha supaya kita dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Selepas pada imam takbiratul ihram, kita boleh mulai takbiratul ihram. Usaha untuk nak dapat begitu. Itu makna katanya al-hirsu. Kita leburkan untuk nak dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Seterusnya 410 ayyatiya ilal masjidi qablal adhan. Sunatnya kita datang kepada masjid untuk nak bersolat jamaah sebelum pada azan.
Belum pada azan, maknanya belum pada nak masuk waktu lah. Jadi maknanya sebelum pada nak azan, belum pada nak masuk waktu, maka kita dah pergi dah kepada masjid. Jadi maknanya kita pergi kepada masjid untuk nak sembahyang jemaah, untuk nak sembahyang fardu dalam keadaan berjamaah itu, kita pergi belum pada masuk waktu, lebih afdal daripada kita pergi kemudian daripada azan. Jadi kita pergi kepada masjid, contohnya apabila kita nak sembahyang zuhur, sekiranya kalau tidak ada mana-mana urusan mana terlekat, tersangkut dengan urusan, maka lebih afdalnya kita pergi kepada masjid belum pada masuk waktu. Lebih dapat pahala banyak daripada kita pergi selepas pada orang azan. Seterusnya 411, an yujaddidal wudu'a likulli salatin. Bahawa sunat bahawa membaharukan wudu bagi tiap-tiap solat. Ini panggil tajdidul wudu, membaharukan wudu. Jadi maknanya naknya satu kali sembahyang, satu kali ambil wudu. Satu kali ambil wudu, satu kali sembahyang. Ini masalah tak batal wudu. Kalau batal wudu, wajib kena ambil wudu nak salat. Sebab syarat dia. Contohnya, kita biasanya adat orang kitanya apabila waktu petangnya nak pergi solat maghrib kat masjid, kita ambil wudu kat rumah, kemudian kita keluar pergi ke masjid untuk sembahyang maghrib. Kemudian apabila selepas pada sembahyang maghrib, kita duduk kat masjid atau kita balik rumah, katalah apabila kita nak sembahyang isya, sekiranya kita tak batal wudu. Apabila kita nak sembahyang isya, tetapi kita tak batal wudu, maka sunat kita ambil wudu untuk sembahyang isya. Tapi kalau selepas maghrib belum nak sembahyang isya tu ada batal wudu, memanglah wajib ambil wudu. Sekiranya kalau kita tak batal wudu tetapi nak sembahyang lain pula, maka sunatnya kita membaharukan wudu. Jadi maknanya kita pergi ambil wudu lah. Niat macam wudu mengangkat hadas tu lah. Saja aku mengambil wudu, saja aku mengambil wudu. Kita niat begitulah. Itu jadi maknanya yang afdalnya setiap kali kita nak sembahyang, sunat kita ambil wudu. Sekiranya kalau tak batal wudu, nak sembahyang satu kali, ambil wudu. Nak sembahyang pula satu kali, ambil wudu. Jadi maknanya wudu yang baru. Contohnya, boleh jadi kita tu tak batal wudu, kita sembahyang zuhur. Selepas pada sembahyang zuhur tu kita tak batal wudu. Apabila masuk waktu asar, kita tak batal wudu lagi, nak sembahyang asar, maka sunatnya kita ambil wudu lain. Itu dikatakan sunat tajdidul wudu. Dia ini untuk nak sembahyang, kalau kita tak batal wudu, tetapi kita nak sembahyang lain pula, maka sunat kita ambil wudu. Maka masalah wudu ni saya nak sebut satu perkara. Sunat kita ambil wudu walaupun kita tak nak sembahyang sekalipun. Kalau kita orang batal wudu. Contohnya kita dah sembahyang subuh. Selepas pada sembahyang subuh, kita dah sembahyang, apabila kita selepas pada sembahyang subuh, tunggu masanya, apabila nak sembahyang sunat duha, maka kita ambil wudu lain pula. Walaupun kita, ini masalah kalau tak batal wudu lah. Kalau batal wudu memanglah wajib, sebab nak sembahyang dengan tak ada wudu tak boleh. Maka apabila kita nak sembahyang sunat duha, tetapi kita tak batal wudu, maka sunat kita ambil wudu. Selepas pada kita sembahyang sunat duha masalan, maka kita mandi, contohnya kita mandi nak pergi kerja masalan, nak keluar nak pergi kerja, kita mandi masalan, maka walaupun selepas pada mandi tu nak keluar pergi kerja, dah tak ada solat lah, maka sekalipun sunat kita ambil wudu juga. Jadi maknanya wudu ni semata-mata wudu tu adalah satu ibadat.
satu ibadat. Walaupun kita tak nak solat, walaupun kita tidak nak menyentuh Quran, nak menanggung Quran dan sebagainya, maka sunat kita ambil wuduk. Walaupun saja-saja ambil wuduk sekalipun. Selepas pada mandi, tak ada nak baca Quran, tak ada nak sembahyang, tak ada nak baca hadis, tak ada nak baca kitab, tak ada nak apa, tak ada nak belajar, tak ada nak mana-mana. Maka sunat kita ambil wuduk. Setiap-tiap kali ada batal wuduk, maka sunat kita ambil wuduk. Itu masalah wuduk. Sebab satu jenis ibadat. Sebab kita paling kurangnya kita ambil fadilah apabila kita ambil wuduk, setengah daripada fadilah bagi ambil wuduk ialah menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada pada anggota-anggota yang dikerjakan oleh anggota wuduk. Paling kurangnya kita dapat fadilat gitu. Sebab tu kalau tidak ada nak guna wuduk sekalipun, maka sunat kita ambil wuduk. Setiap kali kita qada hajat, maka kita ambil wuduk. Walaupun tak dah semayang, dah baca Quran, tak nak semayang, tak nak baca Quran, tak nak apa-apa sekalipun daripada perkara yang sunat yang wajib berwuduk, maka kita ambillah wuduk. Sebab wuduk ini satu ibadat. Jangan kita faham katanya wuduk ni kalau nak sembahyang ambillah wuduk, kalau nak baca Quran ambillah wuduk, kalau nak belajar kitab ambillah wuduk. Tak mestinya begitu. Semata-mata ambil wuduk tu adalah sunat. Walaupun tak nak guna, tak jadi wajib, tak ada nak guna mana-mana sekalipun, disunatkan ambil wuduk. Apakah lagi kalau kita nak belajar, itu sunat. Kita nak baca Quran kalau dengan secara hafal, maka adalah sunat. Nak sembahyang adalah wajib ambil wuduk. Seterusnya an yusalliya ar-ratibatal qabliyata. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari. Pada katanya an yusalliya ar-ratibatal qabliyata. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك ما قرأناه وما